warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana masih memberi peluang untuk kita terus bernafas dan dapat menjalani ibadat puasa pada tahun ini. Apa khabar semua? Diharap dapat menjalani ibadah puasa dengan baik dan membuat kebaikan untuk mendapat pahala yang berlipat kali ganda pada bulan yang mulia ini. Sebut sahaja nuzul Al-Quran, mesti terdetik di fikiran kita. Apakah itu nuzul Al-Quran dan apakah maksudnya? Okey, baik. Nuzul artinya adalah turun. Manakala Al-Quran pula merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justeru itu, nuzul Al-Quran adalah satu peristiwa yang berkaitan penurunan Al-Quran daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila peristiwa ini berlaku? Ada beberapa pandangan ulama berkenaan peristiwa nuzul Al-Quran berlaku. Pandangan pertama ada mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Mereka bersandarkan kepada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang bermaksud Allah turunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Manakala pandangan kedua mengatakan Al-Quran diturunkan pada 21 Ramadan. Yang terakhir, pandangan ketiga mengatakan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Walau bagaimanapun, para ulama sepakat bahawa Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Cuma tarikhnya sahaja yang berbeza. Namun tarikh itu bukanlah pokok perbincangan kerana membaca, memahami, menghayati dan mempraktikkannya adalah lebih utama. Seterusnya, bagaimanakah Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan dengan dua peringkat. Peringkat pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Keduanya, Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ia diturunkan bersesuaian mengikut peristiwa-peristiwa tertentu. Hikmah diturunkan berperingkat-berperingkat adalah untuk mengelakkan kejutan budaya, memudahkan orang memahami Islam dan memudahkan para sahabat menghafaz Al-Quran. Sebagai kesimpulannya, Al-Quran adalah hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia. Segala isi kandungan Al-Quran itu benar. Al-Quran juga dikenali sebagai An-Nur, bererti cahaya yang menerangi. Al-Furqan bererti yang dapat membezakan di antara yang hak dan batil, dan Az-Zikru pula bermaksud yang memberi peringatan. Semoga kita semua mengambil teladan dan sama-sama menghayati daripada kisah nuzul Al-Quran ini. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita sambung. Apakah kelebihan membaca Al-Quran? Yang pertama, kita akan mendapat syafaat di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran datang memberi syafaat kepada yang membacanya. Riwayat Muslim. Dan yang kedua, ditinggikan darjat oleh Allah. Hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat sesuatu kaum dengan Alkitab, yakni Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lain dengannya, Al-Quran. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, mendapat kedudukan sebaik-baik manusia. Hadis Nabi SAW ada menyebut, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat Muslim. Dan yang keempat, bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka nanti akan bersama-sama para malaikat yang mulia dan taat. Sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah di dalam membacanya, tetapi ia selalu berusaha, maka ia mendapat 2 pahala.
Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, diizinkan iri hati kepada pembaca Al-Quran. Tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali dalam dua perkara, iaitu orang yang diberi kemampuan Al-Quran, kemudian dia membacanya dan mengamalkannya baik malam maupun siang, dan seorang yang dikurniakan harta oleh Allah kemudian menafkahkannya baik malam maupun siang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dzul Jalali wal Ikram. Assalamualaikum anak-anak SK Sungai Nibong. Kamu semua dah tonton kan video ceramah berkaitan dengan peristiwa nuzul Al-Quran daripada Ustazah Nurafisah dan juga Ustaz Ismail. Kalau kamu dah tonton, bersedia dengan soalan-soalan ni ya. Nanti kamu jawab di bawah video ni. Baik, dengar. Soalan yang pertama, apakah maksud nuzul? Soalan yang kedua, apakah nama lain bagi Al-Quran? Soalan yang ketiga, apakah erti atau maksud Al-Furqan? Soalan yang keempat, bilakah peristiwa nuzul Al-Quran terjadi? Soalan yang kelima, bagaimanakah Al-Quran diturunkan? Soalan yang keenam, berapa lamakah masa yang diambil bagi penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Soalan yang ketujuh, berapa lamakah masa penurunan Al-Quran di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah? Soalan yang ke-8, apakah hikmah-hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat? Soalan yang ke-9, sebutkan 5 kelebihan membaca Al-Quran. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ke-10, apakah nama malaikat yang turun ke bumi untuk bertadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW? Semoga berjaya menjawab soalan-soalan itu. Boleh jawab di bawah ya. Assalamualaikum.